Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula dengan fasa pertama yang melibatkan anggota barisan hadapan. Fasa kedua yang melibatkan golongan berisiko tinggi dan fasa ketiga untuk masyarakat umum akan dilaksanakan selepas itu. Pusat-pusat vaksinasi juga telah dikenal pasti di lokasi yang berdekatan dengan anda. Justru saya menyeru kepada anda semua agar mendaftarlah sejurus saja pendaftaran untuk mendapatkan vaksin ini dibuka. Cukup mudah. Anda hanya perlu mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera. Anda akan dimaklumkan tentang bila dan di mana perlu mendapatkan vaksin anda. Vaksinasi ini amat penting untuk kita semua bagi membentuk imuniti berkelompok supaya kita dapat bersama-sama membendung wabak ini daripada terus merebak. Marilah kita bersama-sama melindungi negara yang kita cintai ini dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Diharapkan semuanya sihat pada hari Jumaat ni. Anim, ya, Alhamdulillah, ya betul. Itulah hari Jumaat, kita mulakan hari dengan pelbagai perkara positif ya, insya-Allah. Dan pastinya kita mengharapkan agar hari ini segala yang direncanakan terbaik buat anda semua. Kalau nak dikatakan hari Jumaat ni pelbagai yang kita dapat raih sebenarnya dari segi bagaimana cara kita sendiri untuk berkelakuan dan sebagainya. Kita pun kurang 30 hari lagi untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga segalanya dipermudahkan untuk kita dan alhamdulillah insya-Allah kita dipanjangkan umur untuk bertemu dengan Ramadan kali ini. Kalau kita kira sekarang ni kan lagi 12 hari dia nak masuk April. Betul. Oh, sekejap kan? Sekejapnya. Jadi saya pasti ini antara perancangan yang harus kita telitilah kembali untuk menyambut Ramadan, apatah lagi kan sekarang ni kita tahu tahun ini secara berbagai acara untuk mengimarahkan masjid telah dibenarkan kan, alhamdulillah. Jadi harap-harap sangat semua rakyat Malaysia kita jaga segala SOP yang perlu kita jaga sebab kita naklah tahun ni kita dapat menikmati bulan Ramadan tu pergi ke masjid kan. Betul, kita nak menghargai kan kelonggaran yang telah pun diberikan ni berikutan dengan kes pun semakin lama semakin menunjukkan catatan yang baik, semakin landai. Jadi banyak sangat perkara yang dilonggarkan, syarat-syarat yang dilonggarkan untuk kita lebih menghargai. Macam tahun lepas tak dapat tarawih. Tahun ini alhamdulillah dapat tarawih, insya-Allah. Okey, kita nak juga bertegur sapa dengan seorang lagi wanita. Hari ini 3 wanita bersama dengan anda hari Jumaat. Bersama dengan Marsila Hassan. Salah nama saya ke? Terbelit-belit tengok cantik sangat. Salah awak pun cantik macam tu. Kita pun takut. Awak ni. Okey, assalamualaikum kepada semua. Terima kasih kerana menonton kami. Baik, kita bercakap tadi mengenai pengimarahan masjid dan juga surau pada bulan Ramadan nanti dan pastinya dengan kebenaran yang diberikan sama-sama kita menjaga SOP dan selain daripada pengimarahan masjid, surau Jumaat dan juga surau dibenarkan dan kabarnya bazar Ramadan juga sudah dibenarkan beroperasi pada bulan Ramadan dan saya kira Faria Anim apabila kebenaran untuk orang kata tu bazar Ramadan dibenarkan, kita pasti tahu bahawa setiap kali apabila bazar Ramadan diadakan pasti ramai yang bersesak-sesak dan kita harapkan agar anda semua sentiasalah menjaga SOP dan pematuhan dan kalau kita sebut sekali lagi lah mengenai pengimarahan masjid kan, kita pastinya bahawa digariskan beberapa panduan lah kepada kita semualah nanti ketika bulan Ramadan nanti dan untuk wilayah persekutuan pula dan seperti yang kita ingin kabarkan juga kepada anda untuk mengetahui apakah yang perlu kita lakukan, ini beberapa garis panduan yang kita boleh jadikan rujukan di mana bilangan jemaah
solat fardu 5 waktu dibenarkan mengikut kapasiti sebenar masjid dan surau dengan penjarakan 1.5 meter. Dan juga disenaraikan untuk macam solat Jumaat ke solat fardu kan. Betul. Kita nak pergi ke masjid, Zuhur, Asar dan sebagainya, Maghrib tu. Dan juga solat tarawih pun 1.5 meter. Betul, meter betul. Dan juga lelaki. Ada juga kawasan-kawasan kalau misalnya PKPB dan juga PKPP. Ya. Boleh kan kalau misalnya ada ceramah tu sikit dilakukan kan Ya, sebelum tadarus solat, Al-Quran boleh sebagainya. dilakukan. 50% sahaja kapasiti yang dibenarkan untuk tadarus Al-Quran mengekalkan jarak 1.5 meter. Selain daripada itu, Qiyamul Lail boleh juga dilakukan tapi 30 minit sahaja sebelum solat. Dan selain daripada itu kan pembayaran zakat fitrah juga dibenarkanlah secara manual ataupun pembayaran terus kepada amil, tapi tazkirah tidak dibenarkan kecuali sepanjang pelaksanaan solat tarawih 20 rakaat dan juga witir 3 rakaat nanti. Dan macam mana pula dengan majlis berbuka puasa? Majlis berbuka puasa tidak dibenarkan ya kabarnya. Tidak Untuk dibenarkan. AJK je kan? Ya, betul, untuk AJK sahaja. Yalah, kalau boleh nak pendek-pendekkanlah segalanya. Surah-surah yang dibaca pun digalakkan pendek-pendek. Dia kata kalau solat tarawih tu kan kalau 20 rakaat tu maknanya dulu kita menanti juga ada saat-saat tu macam ayat ni panjangnya, tapi kali ini SOP terlebihkan kalau boleh ayat tu pendek-pendek je. Sebab ada tak nak terlalu lama berada di dalam masjid kan. Ada yang masjid menghabiskan satu Al-Quran kan, 30 juzuk kan, mengambil kesempatan untuk menghabiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran sepanjang kita berpuasa, sepanjang menunaikan solat tarawih. Cuma kali ini tidak bolehlah. Kalau boleh nak cepatkan habis supaya kita dapat mengurangkan kontak dan sebagainya. Okey. Dan itu dia sedikit sebanyak garis panduan. Anda boleh juga rujuk di mana-mana, terutama sekali di Jawi. Yang ini untuk wilayah persekutuan ya. Masih mungkin nak kongsikan. Dan seterusnya saya nak kongsikan mengenai statistik COVID-19 malam yang dicatatkan adalah sebanyak 1,213 kes positif COVID-19 dan ini menjadikan keseluruhan kes positif COVID-19 sebanyak 328,466 kes. Dan kalau kita lihat semalam terdapat 3 kematian yang direkodkan dan juga 9 kluster baru yang dikenal pasti semalam. Dan kalau kita lihat itu antara taburan ataupun orang kata rekod kluster baru semalam setakat 18 Mac 2021 di Malaysia. Dan itu dia yang kita kabarkan tadi. Ini mengenai taburan-taburan ataupun kata orang tu angka positif kes COVID-19 di Malaysia, dan Selangor masih lagi menjadi negeri tertinggi yang mencatatkan kes positif COVID-19 di mana 353 kes positif COVID-19 yang dicatatkan dan diikuti Sarawak 303 kes positif COVID-19. Dan kalau kita tahu kan beberapa negeri telah dilaksanakan PKPP dan juga ada negeri yang dicatatkan PKPB. Apapun kita harapkan bahawa anda supaya sentiasa mematuhi segala SOP kerana kita tak nak menjadi individu yang menyumbang kepada pertambahan angka positif COVID-19. Kes semakin rendah kalau boleh sama-sama kita kata orang tu menjaga mengadakan kawalan kendiri supaya kita dapat terus melandaikan lengkuk pandemik COVID-19 ini agar kalau boleh kita nak dapatkanlah sifar positif COVID-19. Kalau 9 kluster baru tu membimbangkan sebab 5 daripada 9 kluster tu adalah daripada tempat kerja. 3 komuniti dan 1-nya daripada pusat tahanan. Jadi kita kena sedia maklumlah kan kalau tempat kerja ni bila dah banyak klusternya dia kena berhati-hatilah. Kita mengharapkan juga supaya kan kita tahu bahawa syarikat perlu memperlihatkan bagaimana dalam satu hari itu tak semua staf akan datang bekerja. Maknanya ada penggiliran. Kalau hanya urusan penting saja yang akan digalakkan untuk ke pejabat, yang selainnya mungkin boleh bekerja dari rumah. Baik. Seterusnya kita nak kongsikan apa yang menarik di Dada Akhbar. Mungkin saya boleh mulakan terlebih dahulu New Straits Times. Hari ini di halaman hadapan sekali, immunity equal to recovery. Ini yang dipaparkan di halaman hadapan sekali NST. Pastinya kita mengetahui imuniti berkelompok itu sangat penting untuk kita, terutama sekali dalam fasa kita mendapat dan juga sedang menjalankan program imunisasi kebangsaan. Jadi apa yang dikabarkan di sini, efforts to jumpstart the economy are dependent on how soon the country
develop herd immunity against COVID-19, increased allocation under the Pemerkasa package will expedite this, but Malaysians must step forward to register for vaccination. Jadi kita juga cukup jelas apa yang dikabarkan di sini. Jika kita mahukan permulaan semula pasca pandemik ini dalam sudut ekonomi, pastinya salah satu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita nak mengekalkan dan juga memperluaskan lagi imuniti berkelompok, dan itu akan menjamin bagaimana permulaan ekonomi yang boleh dilakukan pasca daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi sama-sama, kalau yang belum daftar, mungkin inilah masanya untuk anda boleh daftar, dan kalau mungkin anda mempunyai warga emas di rumah, anda boleh menjalankan tanggungjawab sebagai anak ataupun keluarga untuk daftarkan mereka. Selain daripada itu, di halaman 2 dan 3 NST juga telah pun berceritakan sedikit sebanyak tentang bagaimana dan apakah yang berlaku semalam. YBKJ telah pun mendapatkan vaccination untuk Sinovac, kan? Merupakan individu yang pertama untuk mendapatkan vaksin ini. Apa yang dikabarkan di sini, I chose Sinovac because after some of my colleagues took the Pfizer-BioNTech vaccine, many Malaysians said it was safe, but they were not sure about the others because they did not see minister taking them. So I took the Sinovac vaccine so they can say the minister in charge took it and it's safe. Bagi membuktikan keadaan itu selamat dan bagi menjamin Sinovac ini juga antara pilihan vaksin yang diambil oleh Malaysia. Jadi YBKJ tampil ke hadapan untuk menjadi individu yang pertama untuk mendapatkan vaksinasi Sinovac ini. Saya rasa ini satu langkah yang baik juga yang dilakukan oleh Menteri Penyelaras program imunisasi COVID-19 kebangsaan, kan. Kalau dulu Pfizer-BioNTech tu yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kan, menjadi penanda aras untuk contohlah kepada rakyat Malaysia bahawa semuanya selamat untuk divaksin. Jadi semalam dah kita saksikan. Jadi kita harap selepas ini Barisan-Barisan Hadapan dan siapa-siapa saja yang akan menerima vaksin selepas ini, insya-Allah semuanya selamat. Amin. Insya-Allah kita doakan yang terbaik. Amin. Baik, seterusnya kita di Berita Harian di halaman hadapan ini katanya, kan, sebab sekarang ini kan ramai peniaga-peniaga yang berniaga dalam talian. Betul. Jadi ramai juga kes-kes penipuan. Kadang-kadang kita beli barang tak sampai. Betul. Jadi ini salah satu langkah yang diambil oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna lesen khas perniagaan dalam talian ini. Jadi telah dikuatkuasakanlah kepada peniaga-peniaga yang melakukan perniagaan dalam talian ini. Dia kata ini berikutan sepanjang 2020 KPDN HEP merekodkan aduan mengenai urus niaga dalam talian paling tinggi, iaitu sejumlah 11,510 aduan. Di daripada jumlah itu 7,797 aduan membabitkan pengguna tidak menerima barang yang dibeli atau perkhidmatan ditawarkan berbanding 2019 apabila kementerian itu menerima 5,415 aduan mengenai transaksi dalam talian, dengan 3,821 daripadanya tidak menerima barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Tinggi juga kes-kes ni. Maknanya kita nak mengelakkan pengguna daripada ditipu. Scam lah, scammer dan sebagainya tu, kan. Jadi peniaga pun menyambut baik inisiatif ini untuk meningkatkan keyakinan pembeli. Betul. Sebab kita melihat mereka yang akan berniaga dalam talian ni bukan sahaja ketika pandemik. Selepas ini juga mungkin ini adalah pilihan. Kan, sebab untuk berniaga secara fizikal mungkin memerlukan sewa kedai dan sebagainya. Jadi selepas ini ekonomi mungkin segalanya dalam talian. Okey, seterusnya perkongsian dari Marsila pula. Ini mengenai di halaman Metro, tolong doa dan terus solat hajat Abah minta maaf. Itu setahun PKP, nota terakhir ayah menjadi memori. Perinciannya di halaman ke-17, di mana katanya di sini ulang tahun pertama Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat COVID-19 malam menjadi kenangan pahit dan juga iktibar buat satu keluarga dari sini yang kehilangan insan tersayang disebabkan wabak berkenaan. Dan nota yang tertulis selain daripada tolong doa dan terus solat hajat, Abah minta maaf, nota yang tertulis jaga diri semua juga merupakan nota titipan nasihat terakhir arwah kepada isteri dan juga anaknya. Dan anaknya juga mengatakan bahawa beliau mahu membingkaikan nota terakhir arwah bapanya supaya kenangan bersama ayahnya kekal terpahat dalam memori. Dan 4 bulan selepas pemergian bapanya, mereka sekeluarga kian tabah meneruskan kehidupan, namun kehilangan itu tetap dirasai dan ia tetap memberi kesanlah terutamanya kepada ibunya. Dan
apa yang kita boleh dapat di sini kan melalui iktibar diperoleh daripada kisah ini adalah supaya kita perlu sentiasalah berwaspada dengan virus COVID-19 ni dan hargai orang yang tersayang. Dan kabarnya sekarang ini disebabkan ibunya masih lagi berada pada fasa kesedihan dan anaknya tidak dapat pulang disebabkan perintah kawalan pergerakan yang dilancarkan. Jadi kita kira ini sesuatu perkara yang tidak semua orang mahu terjadi dalam hidup mereka dan kita harapkan keluarga ini terus tabah dengan ujian yang diberikan. Apapun kita yang sihat ini perlu kita sentiasa patuh segala SOP supaya perkara-perkara sebegini tidak terjadi kepada kita dan kita harapkan yang terbaik buat semua. Itu dia perincian di Harian Metro. Dapatkan berita harian NST dan juga Harian Metro untuk perkembangan dalam dan juga luar negara pada hari ini. Baik, kita nak berhenti berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bercakap mengenai penyerlahan potensi kepimpinan belia. Pastikan anda terus bersama kami di Malaysia Hari Ini. Walaupun nampak selamat di luar sana, SOP perlu sentiasa dijaga. Ini Adam, seorang murid sekolah menengah. Ayah memeriksa suhu dan memastikan Adam dalam keadaan yang sihat. Adam tidak mempunyai apa-apa gejala dan terus menyiapkan diri untuk ke sekolah. Kemudian, Adam memakan sarapan yang disediakan oleh ibu. Adam, pelitup separuh muka dan hand sanitizer dah ada. Adam kena pakai pelitup separuh muka dalam bas nanti tau. Hand sanitizer pula elok Adam bawa untuk senang cuci tangan nanti. Kemudian, Adam memakai pelitup separuh muka sebelum menaiki bas. Adam nak duduk sebelah Ajit ke? Tak apalah, saya duduk dekat belakang je. Bagus Adam, pastikan Adam dan rakan-rakan memakai pelitup muka ketika berada di dalam bas. Sampai di pagar sekolah, Adam dan kawan-kawannya menjaga jarak 1 meter untuk menjalani saringan suhu badan. Begitu juga ketika berjalan menuju ke kelas. Adam, jangan rapat sangat. Ingat, kekalkan jarak 1 meter. Adam dan kawan-kawannya pun mengambil tempat duduk yang telah disusun dengan mengambil kira penjarakan fizikal antara satu sama lain. Cikgu memberi peringatan dan menasihatkan murid-murid supaya mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S. Dah masuk waktu rehat. Adam dan rakan-rakannya pun bergerak ke kantin sambil mengekalkan penjarakan fizikal di mana Adam beratur untuk membeli makanan. Adam membeli buah potong kegemarannya. Kemudian terus bergerak ke kelas untuk makan sambil diawasi oleh guru. Sebelum makan, Adam pergi ke sinki untuk mencuci tangan. Begitu juga setelah dia selesai makan. Setelah sampai ke kelas, Adam dan rakan-rakannya pun makan. Adam, pastikan Adam tanggalkan pelitup separuh muka dan simpankan dalam beg plastik tau. Baik Adam, nampaknya sekolah pun sudah tamat. Jom kita balik. Adam, sebagai langkah keselamatan, elakkan daripada berkumpul atau bermain dengan kawan-kawan. Okey? Alah, okeylah. Adam pun kembali ke rumah, di mana ibu dan ayahnya menunggu. Cuba ceritakan apa yang Adam belajar hari ini. Hari ini, Adam belajar untuk sentiasa mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S. Bagus Adam. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Baik, kembali kita dalam Malaysia Hari Ini. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami di MHI. Kalau mungkin tadi tak sempat nak menyaksikan kami di awal, tapi tak apa. Kita baru saja perkongsian yang mungkin di awal lagi lah kan. Kalau mungkin anda tak sempat tengok kita di TV3, di FB Live MHI TV3 pun boleh menyaksikan kami. Okey, seterusnya kita akan kongsikan tentang ini lebih kepada belia. Tumpuan kita lebih kepada belia. Bagaimana satu inisiatif yang diadakan untuk membantu mereka ini, untuk membuka peluang mereka menceburkan diri dalam pelbagai bidang sebenarnya. Dan kita nak tahu apa penyerlahan dalam potensi kepimpinan belia ini, kerana kan kita tahu belia ini merupakan aset negara dan mungkin juga negara kita kepimpinan generasi muda belia ini menentukan kelangsungan negara kita pada masa hadapan. Dan untuk kita bercakap mengenai penyerlahan potensi kepimpinan belia ini, kita akan bersama dengan Datuk Roslan Yusof yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILIP
AILID, Kementerian Belia dan Sukan yang sudah bersedia di panggilan video sekarang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Malaysia hari ini. Okey, baik Datuk. Bila kita bercakap mengenai potensi kepimpinan belia ini, mungkin Datuk boleh gambarkanlah apa sebenarnya yang dikatakan mengenai potensi kepimpinan belia ini. Silakan Datuk. Okey, memang ada potensi sebab kalau kita lihat daripada komposisi penduduk Malaysia, 15% daripada penduduk Malaysia adalah belia, lebih kurang dalam 14 juta orang. Jadi salah satu pernyataan dasar dalam dasar belia negara adalah memperkukuhkan dan menyerlahkan potensi modal insan belia bagi memacu pembangunan strategik negara pada masa hadapan berdasarkan kepada perlembagaan negara dan juga hukum negara. Jadi potensi itu ada dan kita rangkumkan kepada 9 kategori belia, iaitu 9 keutamaan belia. Yang pertama, pendidikan dan latihan kemahiran. Di KBS kita mempunyai institut latihan kemahiran belia di seluruh negara. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kenegaraan dan jati diri. Kita mahukan belia kita jati diri yang baik dan semangat cintakan negara serta bersemangat patriotisme. Yang ketiga, gaya hidup sihat termasuk bersukan dan keempat, kepimpinan kesukarelawanan, usahawanan dan sebagainya. Jadi pada saya, kalau 9 keutamaan belia dapat kita layani, saya rasa kepimpinan belia akan lebih menyelah pada masa hadapan. Baik. Kita bercerita tentang AILID, iaitu Institute of Leadership Excellence and Development, atau lebih disingkatkan kepada AILID ini, kabarnya telah pun berada menjadi latihan pada tahun 2018. Bukan barulah maknanya. Jadi bagaimana dengan peranan yang boleh membantu belia ini? Dikatakan yang segalanya boleh dimulakan dengan join ataupun menyertai latihan yang dipanggil sebagai AILID ini. Silakan Datuk. Okey, AILID ataupun nama penuhnya Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan di bawah Kementerian Belia dan Sukan telah ditubuhkan pada tahun 2018. Dia berperanan sebagai institusi awam untuk melatih belia dari umur 15 hingga 30 tahun. Kita ada 3 kumpulan belia. Belia awal daripada 15 hingga 18, belia pertengahan daripada 19 hingga 24 dan belia akhir daripada 25 hingga 30 tahun. Dan peranan AILID adalah untuk memimpin mereka menjadi pemimpin yang baik pada masa hadapan. Dan elemen-elemen yang kita tumbuhkan adalah 5 elemen utama, iaitu kepimpinan untuk menjadikan mereka pemimpin yang baik, kenegaraan untuk menjadikan mereka warga negara yang baik. Yang ketiga, menentukan watak dan jati diri. Keempat, keseluruhan dan kelima, keusahawanan. Jadi baik Datuk, bagaimana pula dengan program-program yang dianjurkan oleh AILID ini, katanya dapat meneraju potensi belia dan juga rakyat dan juga bakat kepimpinan mereka ke arah masyarakat yang sejahtera. Bagaimana program-program yang dianjurkan oleh AILID ini dapat menjurus ke arah perkara sebegini, Datuk? Okey, kita punya beberapa program yang signature bagi AILID. Yang pertama dari segi kepimpinan. Kita memimpin pelajar-pelajar daripada 15 hingga 18 tahun yang terpilih, yang kita pilih yang dipilih oleh Kementerian Pelajaran. Kita beri kepimpinan selama 10 hari di kem-kem kita di seluruh negara. Kita ada 18 kem di seluruh negara. Dan juga program ini adalah mencuba mencongkel potensi. Kebanyakan mereka di antara adalah mereka yang dipilih oleh sekolah yang mempunyai pelajaran yang baik dan mempunyai kepimpinan di sekolah, pengawas perpustakaan dan pemimpin satuan di sekolah. Dan juga yang kedua, kita ada satu signature program adalah kenegaraan. Kenegaraan ini adalah dijalankan oleh kluster kenegaraan, dan inilah program kita yang kita bukan kepada supaya mereka dapat mengasuh, membentuk mereka, menyerapkan semangat kenegaraan kepada mereka. Dan juga semangat patriotisme kepada negara. Kita melihat era yang cukup lebih kepada segalanya, era pendigitalan, era milenial sekarang ini. Bagaimana Datuk sendiri melihat potensi belia-belia kita? Adakah mereka ni bersedia untuk mengungguli negara satu hari nanti, melihat kepada potensi mereka? Kami di peringkat AILID telah
sedang dan akan melaksanakan berbagai program bagi melahirkan belia yang berkualiti dan yang diperlukan oleh negara. Mereka ini adalah sumber tenaga kita. Seperti yang saya sebut tadi, 15% daripada penduduk negara kita adalah belia. Jadi potensi mereka boleh dicongkil. Pertama, melalui yang saya kata tadi, melalui kluster kepimpinan, program-program yang kita laksanakan akan menghasilkan belia yang mempunyai satu, kualiti dan daya kepimpinan yang tinggi. Kedua, jati diri yang kukuh. Ketiga, nilai-nilai mulia dalam hidup mereka. Serta supaya mereka mempunyai semangat untuk bersatuan dan kesukarelawan yang tinggi. Terutama kalau ada banjir, mereka sanggup turun padang, ataupun kalau kita menganjurkan kejohanan yang besar, mereka secara sukarela mendaftar untuk menjadi sebagai petugas di sukan-sukan dewasa. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk. Ya, silakan. Ya, dan bagi kluster kenegaraan kita juga mengajar mereka atau mengasuh mereka, melatih mereka supaya mempunyai tahap literasi yang politik yang tinggi. Baik. Sementara pula sekarang ni kita mempunyai undi 18 yang kami di ILIT bersama-sama dengan beberapa kementerian lain cuba untuk mengajar atau melatih mereka untuk menjadi pengundi yang baik, yang bertanggungjawab, serta dalam kalau ada pilihan lain. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Datuk di atas perkongsian. Kita harapkan yang terbaik untuk inisiatif ini dan semoga ianya dapat memberi manfaat kepada belia kita. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum, jaga diri. Itu dia Datuk Roslan Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ataupun ILIT Kementerian Belia dan Sukan. Kita pun tahu selepas diumumkan tentang bantuan pemerkasa kan, inisiatif ke-19 adalah untuk belia, ada amount ataupun ada yang diperuntukkan untuk mereka. Kita harapkan yang terbaik kerana mereka yang akan mengungguli negara satu hari nanti, insya-Allah. Baik, kita nak berehat seketika dan sekali nanti kita akan bersama dengan Fariha. Pastikan anda terus bersama kami di MHI. Hai, saya Shalin Zulkifli. Disebabkan pandemik COVID-19, saya tidak lagi bersukan bersama anak-anak saya di luar rumah. Tapi saya dengar tidak lama lagi kita akan mendapat vaksin. Namun saya terdengar ada juga yang takutkan vaksin. Nasihat saya, janganlah percaya kepada berita palsu. Dengarlah saranan pakar kesihatan anda. Vaksin bukan sahaja penting untuk diri sendiri, tetapi untuk melindungi orang yang kita sayangi. Lindung diri, lindung semua. Di usia muda bukanlah satu isu yang baru di negara kita. Secara puratanya, kebanyakan rakyat Malaysia yang berhadapan dengan muflis ini adalah dari golongan muda. Apakah punca dan bagaimana dengan solusinya? Ikuti kami dalam perbincangan mengenai bankrupt muflis di usia muda di webinar Cool pada 25 Mac 2021 bersama dengan tetamu-tetamu yang hebat. Datuk Seri Dr. Hajar Vida, pengasas kosmetik ternama Malaysia. Encik Muhammad Fauzi Muridan, pengarah eksekutif dan ketua Negara Perbankan Islam UOB Malaysia. Puan Ita Izwati binti Ibrahim, pegawai insolvensi kanan bahagian keberangkapan Jabatan Insolvensi Malaysia. Nirmala Supramaniam, Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah AKPK. Klik like dan juga follow Facebook page Cool FM sekarang untuk mengikuti webinar Cool. Mudah dan pantas. Dan anda berpeluang untuk memenangi wang tunai daripada Cool FM. Eksklusif di Cool FM. Baik, itu kita dapat saksikan sedikit promo daripada webinar Cool. Pastinya ini antara platform yang terbaik juga untuk sama-sama kita berbincang mengenai isu semasa yang telah disentuh, juga isu-isu yang panas juga. Jadi hari ini kita nak bersama dengan salah seorang daripada penyampai Cool FM. Dahulunya beliau ini berada di sini, sekarang sudah menjadi penyampai radio. Kita nak bersama dengan Izwan Azir Saleh. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fariha. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Ya. Awak lah tak nak saya dekat bincang. Jadi saya masuk ke radio. Apa pula saya? Saya nak awak selalu. Okey, Izwan. Gurau manja. Itulah. Berkenaan dengan webinar Cool ini kan. Kita tahu ini untuk edisi 2021. Mungkin Izwan boleh kongsikan bersama kami ya berkenaan dengan webinar Cool ini. Pastinya ada topik-topik isu-isu semasa yang kalian bawakan kan dengan pendengar-pendengar Cool FM ini. Jadi mungkin untuk kali ini bagaimana ianya boleh
dicetuskan kembali, dianjurkan kembali kepada penonton juga pendengar Cool FM ni? Baik, sebenarnya kami di Cool FM Faria merasa amat bangga untuk menganjurkan webinar Cool kerana ini adalah satu platform kami berkongsikan isu-isu semasa yang dikupas dengan lebih mendalam dan dengan lebih baik lagi bersama dengan pakar-pakar. Jadi untuk bulan Mac ini je saya rasa dah ada 2 sesi webinar Cool. Bulan Februari ada satu dan minggu hadapan akan ada satu lagi webinar yang akan dilangsungkan seperti yang promo kita lihat tadi, akan dihostkan oleh MUAS, tajuknya Muflis di Usia Muda. Dan ini memang satu senario biasa ataupun yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya anak-anak muda. Ini satu yang baik untuk diikuti supaya kita memiliki pengetahuan dan panduan bagaimana untuk kita elakkan daripada muflis di usia muda. Dan tetamu-tetamu kami bukan calang-calang, memang mereka yang pakar dalam bidang ini dan mereka yang layak untuk memberikan nasihat. Okey, setakat ini bagaimana penerimaan pendengar itu sendiri terhadap penganjuran webinar Cool ini? Baik, dan memang saya fikirkan ini suatu yang diraihkan oleh pendengar-pendengar Cool FM kerana webinar Cool ini dilakukan secara percuma. Apa yang perlu dilakukan oleh pendengar-pendengar ialah cuma like dan follow Facebook Cool FM. Kemudian mereka boleh mengikuti webinar ini secara percuma dari 12.30 tengah hari hingga 2 petang. Bukan itu sahaja, bukan ilmu dan maklumat yang mereka boleh dapatkan, tetapi mereka juga berpeluang untuk menang wang tunai. Jadi ini package yang baiklah. Dengar webinar, dalam webinar secara percuma. Lepas tu dekat platform yang mudah seperti Facebook, dengar pula, dapat ilmu dan dapat peluang untuk menang wang tunai. Jadi ini sebenarnya satu package yang baiklah kami tawarkan kepada pendengar-pendengar Cool FM. Baik. Webinar Cool ini kan dilaksanakan secara dalam talian, Izzuan. Jadi berapa lama biasanya untuk perbincangan isu ini dilaksanakan? Memang masa yang ditetapkan tu kita tak bolehlah terlalu panjang, terlalu lama, setengah hari ke. Tetapi kita selalu letakkan 2 jam. Dan 2 jam sebenarnya sangat bermanfaat kerana pendengar-pendengar dan mereka yang menonton webinar Cool di Facebook Cool FM akan mendengar kupasan yang menyeluruh. Tetamu-tetamu hebat yang pernah kita bawakan termasuk dalam webinar Cool akan datang oleh MUAS ni, termasuk Datuk Vida yang akan memberikan kita perspektif dari isu-isu keuangan. Jadi ini memang beliau kita lihat sebagai layaklah untuk menasihati anak muda dari segi pengalaman dan sebagainya. Sebelum ini pun webinar yang saya lakukan contohnya homeschooling, Haiza lakukan tentang susu ibu versus susu formula, dan juga AG pernah mengupas tentang perceraian, bagaimana masa depan anak-anak. Semua isu yang kami bawakan dalam webinar adalah isu masyarakat kita, adalah perkara-perkara yang mendapat keprihatinan masyarakat di Malaysia. Baik, sebab ianya kan dilakukan secara dalam talian. Jadi bagaimana untuk menyertai webinar Cool ini? Seperti yang saya katakan tadi Fariha, caranya mudah sahaja. Macam contohnya webinar akan datang adalah pada hari Khamis ini, 25 Mac. Betul, 12.30 tengah hari. Jadi anda perlu like dan follow sahaja Facebook Cool FM. Anda akan dapat maklumat, anda akan dapat pencerahan tentang tajuk yang dibawakan, Muflis di Usia Muda, dan anda berpeluang untuk menang wang tunai. Cuma tanya soalan saja. Kalau soalan anda terpilih dan anda telah melakukanlah beberapa prosedur yang diminta oleh MUAS nanti, beliau akan terangkan, anda stand a chance to win cash. Itu yang best sekali lah. Izzuan, secara peribadi lah, selalu kan kita lakukan seminar ni kan secara berdepan dan sebagainya. Tapi bila lakukan dalam talian ini, bagaimana cabarannya yang yang kalian perlu berhadapan lah? Kadang-kadang tak puas kan? Kadang-kadang kalau soalan saya tak terpilih, kecil hati juga. Macam mana? Dia macam kita cakap sekarang lah, Fariha, saya lagi suka ada dekat sebelah awak kan. Macam boleh tumbuk-tumbuk kan. Tapi tak apa, seminar yang kita lakukan secara dalam talian ni adalah norma baharu dan memang kita bangga untuk lakukannya. Tak kisahlah sama ada secara bersemuka atau tidak. Dan kita telah bersedia untuk
untuk laksanakan sebaik mungkin walaupun tanpa kehadiran panelis secara fizikal, tetapi juga kita boleh lakukannya walaupun secara maya. Baik. Izwan, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Maknanya 25 Mac ini ini topik jatuh muflis di usia muda. Baik. Jangan lupa temu janji anda 25 Mac ini dengan webinar cool dihostkan oleh Muaz, jatuh muflis di usia muda, 12.30 tengah hari di Facebook Cool FM. Like dan follow sekarang. Baik, terima kasih banyak-banyak Izwan. Kat rumah ke tu? Ya, best kan? Okey, jaga diri Izwan. Terima kasih. Terima kasih. Izwan Azir Salih penyampai Cool FM. Jangan lupa seperti mana yang telah Izwan kongsikan tadi, saya rasa ini antara tajuk yang menarik juga kan. Apatah lagi tadi sebelum tadi tu kan kita dah berbicara berkenaan dengan belia. Belianya ada 14 juta di Malaysia. Jadi jatuh muflis di usia muda ni bukan perkara yang asing sebenarnya. Dah banyak dah kes. Jadi mungkin perkongsian yang bagus juga untuk kalian dengar dalam webinar Cool. Semuanya nanti dalam talian ya. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bicara juga berkenaan dengan muflis ini. Tapi ini memberikan seorang figura, kalau siapa tak kenal, kartunis Ujang, dan beliau juga banyak berkongsikan pengalaman dan juga bagaimana pengalaman beliau ni berhadapan dengan keadaan bankrupt ini. Semuanya selepas ini di MHI. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembab. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Saya bukan tanya umur dia berapa tahun. Saya nak tahu rumah dia kat mana. Betul. Masuk bulan Mei ni, genap umur dia 17 tahun. Sebut sahaja majalah Ujang, pasti ramai yang terkenang akan nostalgia zaman remaja. Ibrahim Anun, seorang kartunis terkenal, mula menceburi bidang penerbitan sejak tahun 1982.
Berkat usaha dan kerja kerasnya, beliau diberi kepercayaan untuk menerbitkan karya sendiri menerusi majalah Ujang pada tahun 1994. Lebih 386,000 naskah berjaya dijual menerusi karyanya majalah Ujang ketika itu. Bagi peminat karya Ujang, pasti akan ternanti-nanti keluaran baharu pada setiap bulan. Menerusi penerbitannya, karya bapa kepada 4 orang anak ini semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat. Apa pasal lah? Kalau kita tengah bosan je, mesti masa tu perlahan je berjalan. Tapi, cuba kalau tengah seronok, mandi sungai ke, konten sekolah ke, masa tu cepat je berjalan kan? Gaya penyampaian dan jalan ceritanya yang dekat di hati masyarakat, karya anak jati kelahiran Negeri Sembilan ini telah menggegarkan industri komik negara. Itu dia. Kalau lihat kan, kalau zaman 90-an, 94 dan 94, 92, 90-an lah. Itulah sebenarnya kita kan tak ada handphone. Jadi itulah kalau beli setiap bulan tu sampai tahap macam pinjam-meminjam, kita tukar-tukar nak baca. Nak beli tu dulu-dulu kita macam susah nak keluar duit berapa ringgit tu kan. Tapi selalunya dia akan tunggu turn untuk kita pinjam. Pinjam tak keluar kos tapi kena tunggu turn lah. Mungkin kita adalah turn yang lambat-lambat macam tu. Okey, kita ada perkongsian bersama dengan individu yang cukup berbakat, mempunyai bakat yang tersendiri yang diingati. Itu dia Ujang ataupun nama sebenarnya Ibrahim Anun. Kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum. Hello. Masya Allah. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan. Sama-sama. Abang Ujang sekarang kat mana? Sekarang dekat rumah saya ni. Okey. PKP ya? Rumah di Puchong ke? Kurung kat rumah lah. Keluar ke dapur. Ke dapur. Itulah kan biasalah semua orang PKP. Mungkin nak kongsikan sikitlah perkembangan sekarang ni, apa yang Ujang buat. Sebelum ni saya tahulah saya buat majalah kan. Kemudian saya menerbitkan filem dengan sesama satu company Jibam dah tayang dulu 2 tahun lepas. Kemudian saya buat houseboat di Tasik Bintai. Tapi sebab PKP ni tak boleh pergi dah, tak boleh keluar sempadan. Jadi duduk kat rumah main dengan kucing lah. Okey, kita melihat bagaimana bakat kartunis Ujang sendiri kan dalam melemparkan idea-idea yang mencuit hati melalui majalah dan sebagainya. Dan kita tahu kartunis Ujang sendiri melalui satu fasa gelap. Dan mungkin ini yang kita nak kongsikan, nak bawakan di MHI kepada penonton MHI sendiri berkenaan dengan... Lama sangat dah cerita tu. Lama sangat dah cerita tu. Lama sangat cerita. Tapi ini mungkin menjadi juga kepada mereka yang baru kan. Sebab tadi kita bercakap berkenaan dengan bagaimana move di usia muda. Jadi kartunis Ujang sendiri mempunyai pengalaman itu. Mungkin boleh kongsikan kepada kami lah bagaimana sebab difahamkan kerana tidak patentkan karya-karya kartunis Ujang sendiri. Jadi mungkin itu. Saya buat majalah tu tahun 90-an, tahun 94. Masa tu dekat Malaysia ni, intellectual property ni bukan satu benda yang orang biasa dengar. Sebab masa tu, lawyer yang ada pun yang buat intellectual property ni, tak silap saya ada 6-7 buah company je masa tu. Dan kebanyakannya kita merujuk di Filipina. So, bila tak adanya knowledge tentang intellectual property ni, jadi saya berkarya macam tu je lah. Orang kata kita buat, kita rasa kita punya lah kan. Tapi at the end of the day, rupa-rupanya benda ni kita kena daftar, kita kena register. Maknanya nama, kalau kita buat majalah tu, typo tu, tulisan tu, sebarang hasil karya kita perlu didaftarkan, di-trademarkkan. Baru kita punya. Kalau tidak, orang lain klaim, kita jadi macam apa yang saya hadapi lah. Okey.
sebab bila yang dikongsikan tu sehingga ke fasa muflis kan, sehingga ke fasa bankrupt, ini adalah mungkin membuka mata kartunis-kartunis yang lain yang juga memulakan dalam era yang sama, bidang yang sama. Jadi bagaimana nak dikatakan dengan nasib yang dibela kartunis yang akan datang ini, yang mereka mempunyai bakat, mereka mempunyai hasil karya yang luar biasa, tetapi nasib mereka yang di negara kita ni, bagaimana kita melihatnya? Mungkin komen sikit. Kita selalu buat as a public awareness lah. Kita selalu cerita tentang keperluannya mendaftarkan hak karya ni. Dan saya pun ada buat dekat YouTube juga tentang trademark ni, macam mana kita nak patentkan karya-karya kita supaya selamat karya ni dan tak diambil kesempatan oleh pihak lain. Dan kadang-kadang kita buat benda tu, kita lukis, kita sendiri hasilkan idea. Memang kita sebagai pengarah kita kata kita punya lah, kan? Siapa lagi punya? Macam kita buat satu binaan dekat rumah kita, buat kebun ayam lah. Kita beli paku, kita buat sampai siap, tentu kita jaga kebun ayam kita. Kan? Rupanya dalam berkarya ni lain. Dia kena trademark. Tu perlu. Sangat-sangat perlu. Okey, jadi selepas diisytiharkan muflis itu, apa kata orang tu pengajaran dan juga bagaimana Ujang sendiri menghadapi hari-hari seterusnya lepas tu, bagaimana keadaannya selepas itu? Macam saya, kes saya mungkin agak luar biasa sikit lah. Yang pertamanya sebab saya masa tu ada ramai pekerja. Saya ada 70 orang pekerja. Kartunis saya dalam syarikat tu ada 45 orang. Jadi bila kita mengalami masalah kewangan ni, memang teruk lah. Teruk lah sebab dia melibatkan jumlah yang banyak. Macam saya punya printing je, percetakan saja. Sebulan kita cetak 300,000. Kalau RM1 10 sen katakan satu majalah, untuk sekali cetakkan je kita dah ada 300,000. Dengan 3 bulan kredit kita dah ada 900,000 hutang kita kalau production tu tak jalan. Jadi bila saya menghadapi masalah ni, yang pertama sekali saya hutang paling besar printing lah, percetakan. Saya ada hutang 1.2 juta dengan printing. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ni? Kita buat kodenya macam mutual understanding dengan percetakan. Dia ambil syarikat kita sementara untuk control financial kita. Nak tolak hutang dia. Bila habis hutang dia nanti dia akan pulangkan balik. Dia akan pulangkan balik syarikat kepada kita untuk selesaikan 1.2 juta ni. Tapi benda tu tak jadi macam tu. Dia tak jadi macam tu. Sebab bila saya saya bayar over lah, saya dikeluarkan daripada syarikat dan printing ambil alih penerbitan tu. Jadi saya balik kampung. Saya balik dengan keadaan selas pinggang, saya bankrupt. Jadi masa tu belum declare lagi, belum pergi ke insolvency lagi. Saya tak tahu lagi sebab kita dalam keadaan panik. Panik sebab bila kita ada rumah, kita ada tanggungan yang besar. Kita ada kereta sampai 2 biji, 3 biji. Maknanya semua akan sangkut. Semua akan sangkut ni. Rumah kita tak boleh nak bayar, kereta tak boleh nak bayar. Kemudian saya ada kedai juga. Banyak sangat tanggungan. Jadi apa yang saya buat masa tu, yang pertama kecilkan kos lah. Balik kampung dulu. Sebab rumah dah tak ada. Kan, tumpang rumah orang tua. Duduk rumah orang tua. Jadi di kampung saya buat kerja-kerja kampung lah. Saya melukis di kaki-kaki lima, di Pekan Bahau. Kemudian ada beberapa orang kawan di kampung yang sama-sama macam kita juga, pelukis yang orang kata gelandangan lah. Melukis tepi-tepi jalan dia macam tu. Saya campur dia orang. Dan kita sama-sama buat kerja tu. Jual labu sayur di masa tu ada pesta PD kan. Pesta polisian setiap tahun ada. Kita buka gerai, jual labu sayur, jual gelang tepi-tepi jalan. Jadi asalkan benda yang boleh mendatangkan duit kita buat lah. Dan pengalaman ini juga kita ada juga terbaca di Facebook, kartunis Ujang kongsikan kan dalam dialek Negeri Sembilan, macam perkongsian macam tips lah, kalau kawan-kawan datang tu janganlah masa ni nak bagi nasihat nanti kena sepak terkajang pula kan. Jadi bagaimana apa yang membuatkan kartunis Ujang itulah memberi sedikit ilmu apa yang melalui pengalaman kartunis Ujang sendirilah. Dia satu yang kita kena ketahui, bukan masalah dari segi ekonomi saja. Dia yang pertama sekali, yang paling teruk sekali mental. Tekanan. Kita akan rasa macam saya,
rasa inferiority complex. Kita daripada pengarah urusan, kita ada ramai pekerja, tiba-tiba kita melukis kat tepi jalan, kan? Dan kita pula orang kenal. Jadi kadang-kadang benda yang simple-simple sangat, tapi sebab dia lebih kepada emosi, kan? Pernah satu orang perempuan dengan anak dia berjalan, anak dia tunjuk dekat mak dia, "Mak, Ujang," dia kata. "Ujang lukis tu." Mak dia kata, "Kau gila Ujang lukis tepi jalan," dia kata. Mak dia tak percaya. Jadi kita bermain dekat dalam dia, emosi kita tu. Kita rasa ego kita macam-macam lah. Yalah. Jadi dalam proses tu pun ambil masa, saya ingat dekat setahun. Saya mengalami rasa tekanan, depres, rasa murung. Lama, dekat setahun lebih. Jadi saya pergi ke Tasik Kenyir. Saya tukar bidang daripada apa ni tadi, saya buat houseboat lah. Saya tumpang bot-bot kawan dan buat trip-trip. Bawa orang masuk hutan, mancing, kemah. Dan itu jadi terapi lah pada saya. Bagaimana dengan keadaan sekarang ini? Adakah masih lagi mengambil tahu tentang keadaan di galeri-galeri pelukis, rakan-rakan seperjuangan yang sama naik pada ketika Ujang, juga komik-komik yang lain, kartunis yang lain, bagaimana? Masih. Saya juga dengan Rumah Komik Malaysia, Rumah Kartun dan Komik Malaysia yang ada di Botanical Garden. Dekat sana dihimpunkan semua karya-karya pelukis daripada sebelum zaman perang sampai era terkini lah. Dan ada ramai, saya rasa dalam 2,000 orang kartunis ada kat sana. Jadi kita boleh tengok karya-karya yang original, lukisan tahun-tahun 30-an, 40-an, pasca merdeka, ada dekat sana. Jadi saya melibatkan diri dengan Rumah Kartun ni, dan kita ada pameran di Muzium Negara, di Muzium Terengganu, dan saya kadang-kadang kalau ada masa saya akan join lah, ikut sama. Itu dia. Dan mungkin bagaimana ya untuk memberi semangat lah kepada mereka yang kadang-kadang minat ni tidak terbatas di situ sahaja, kan? Kita mengharapkan minat kita ni ada membuahkan hasil juga di masa akan datang. Melihat kepada mungkin permintaan sekarang ini tidak seperti dulu, kan? Permintaan untuk melihat naskahnya, melihat komiknya tidak seperti dulu. Bagaimana? Adakah hala tuju sebagai seorang kartunis ni sangat limitasinya itu hanyalah di situ saja? Mungkin komen daripada Ujang. Saya tak rasa dia limit dia sampai dekat situ. Malah sebenarnya berkembang. Kalau kita tengok sekarang ni dalam era digital, kartunis kita dekat Malaysia ni ramai yang buat jok-jok luar negeri dah sudah. Bawa animasi. Kalau pernah, kalau saya boleh sebutkan beberapa animasi yang kita tengok daripada luar negeri, sebenarnya dibuat oleh anak-anak tempatan. Buat di Malaysia. Jadi kita gunakan platform yang ada. Dan saya sendiri pun bila saya balik daripada Tasik Kenyir, saya duduk ke Kuala Lumpur ni, saya belajar balik macam mana nak buat digital, lukisan digital, macam mana nak gunakan Facebook, social media yang ada sekarang ni. Maknanya kita terpaksa ikut perkembangan lah. Dan bagi saya kartunis itu lebih mudah lagi berkarya, sebab dulu kita buat majalah 2 minggu baru orang dapat tengok di pasaran. Tapi sekarang tak payah dia lukis dia boleh masuk Instagram, boleh masuk Facebook, dan dia dapat feedback terus. Dan daripada situ dia boleh jual merchandise, dia boleh buat macam-macam. Saya rasa kartunis yang ada sekarang ni dia lebih advance daripada zaman saya lagi. Jauh sangat. Betul. Jadi mungkin Ujang melihat sendiri cabaran menjadi kartunis pada era 90-an dan juga pada masa kini. Apa cabaran yang paling ketara sekali yang Ujang lihat? Banyak ya. Sebab dulu kita punya peralatan yang kita gunakan pun sangat limited. Semua manual. Kita gunakan pembali set square, kita gunakan bromide machine. Kalau sebut orang tak dengar, orang tak faham. Letter set, semua kita buat secara manual. Tapi sekarang ni satu orang kartunis dia boleh keluarkan buku dia sendiri dengan teknologi yang ada sekarang. Sangat mudah. Saya ada satu soalan sebab saya dulu memang seorang pembeli tega majalah Ujang ni masa sekolah asrama ni, bawa student masuk, tak boleh bawa masuk tu. Itu spot check kan, kantor tu. Tapi macam mana kalian, sebab kartunis ni bukan sahaja pandai melukis kan, kena pandai melukis sebagainya, tetapi idea-idea yang kelakar, yang mencut, kita kadang gelak-gelak sampai keluar air mata baca majalah Ujang tu. Bagaimana? Perlu seimbang, perlu seiring kan, sebab sebenarnya kartunis ni dia orang ni memang dah, itu dia kata talent tu, bakat tu. Dia orang memang dah ada funny bone ni. Kadang-kadang kartunis kita tengok muka dia macam pecah rumah kan, tapi kelakar. Jadi saya bila muka dia dah kelakar dah. Banyak kartunis kita akan tengok dia punya tu.
dia punya talent tu daripada karya-karya yang dia hasilkan. Memang itu diri dia, dalam diri dia ada. Memang seorang pelawak, ya. Jangan. Kalau dia pemarah macam mana dia nak lebih kata? Tak, sebab kadang-kadang macam lawak tu kita terfikir. Dia nak menghiburkan orang kan. Dia sendiri kena seorang yang memang seorang yang happy, gulaki kebanyakannya. Kalau ada pendiam pun, dia masih ada lagi dia punya sense of humor tu. Maksudnya mungkin daripada percakapan, daripada karya dia, daripada banyaklah kita tengok. Personalitinya kena samalah dengan apa yang kita baca dengan apa realiti individu itu. Sebab tu kita tak jumpa pembunuh kartun kan. Okey, sebab dulu kabarnya hampir 400,000 naskah dikeluarkan dalam masa sebulan. Tahu 400,000 naskah yang diedarkan dan sebagainya. Jadi macam mana, seberapa kerap dilakukan hasilnya? Adakah penceritaan itu dilakukan setiap hari? Perlulah brainstorm, perlulah memikirkan jalan cerita. Sebab jalan cerita yang kita kena ada brainstorm sebab buat kartun ni sebenarnya satu benda yang sangat susah sebenarnya. Sebab tu pertama kita cari yang ada talent, yang ada bakat. Kemudian dia peka dengan keadaan sekeliling. Maknanya dia boleh berkarya, dia boleh absorb semua current issue dalam karya-karya dia supaya relevan. Kemudian setiap satu majalah tu kita kena brainstorming. 1 minggu, 2 minggu awal kita kena duduk berbincang dah. Sampai kita dapat kualiti yang terbaik di segi stroke dia, dialog dia, panel dan semualah. Ada quality control tak? Maknanya sebelum diedarkan di pusat percetakan, pastinya ada setiap perkataan, setiap lukisan di QC kan dahulu. Ada. Saya sendiri akan tengok. Masa saya menerbitkan majalah Ujang, saya sendiri tengok setiap karya yang dilukis oleh kartunis. Even sebelum dia siap lukis pun kita dah tengok dah. Daripada lukis pensel tu kita dah tengok dah. Kita dah betulkan. Sampai kita luluskan baru dia boleh terbit. Sebab kita jaga kualiti. Itu dia. Okay, dia. Karya agung, kita boleh katakan karya agung daripada kartunis Ujang sendiri. Ujang, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami di MHI, berkongsi banyak sangat cerita. Alhamdulillah. Kita mungkin kalau ada kesempatan nak bawa kan Ujang lagi sekali datang ke sini ke, insya-Allah nanti. InsyaAllah jemput dah saya, memang tak ada apa nak buat kat rumah ni. Boleh bawa sekali nanti untuk kucing. Kalau selalu minta secara live ni, insya-Allah dapat. Okey, terima kasih. Terima kasih saya jemput. Assalamualaikum. Jaga diri ya. Waalaikumsalam. Itu dia tadi. Kartunis Ujang atau nama sebenarnya Ibrahim Anon. Ini satu lagi, kita mengimbas balik itu macam adalah kenangan-kenangan dulu kan. Tapi inilah dia, di sebalik itu pastinya ada iktibar yang kita perlu ambil juga. Betul. Baik, kita nak berehat seketika. Dan sekali nanti kita akan bersama dengan seorang pendatang baru, Hakim Han, yang mempertaruhkan lagu barunya, Emoji Hati. Pastikan anda bersama kami di Malaysia Hari Ini. Muat turun MySejahtera. Setelah sekian lama duduk di rumah disebabkan PKP, Ayub dan Rosnah bercadang ke pusat membeli belah. Semasa di pintu masuk, Ayub dan Rosnah membuka aplikasi MySejahtera dan mengimbas kod QR. Ayub dan Rosnah dibenarkan masuk setelah disahkan status kesihatan mereka. Ayub dan Rosnah bercadang untuk ke kedai makan. Ayub dan Rosnah membuka aplikasi MySejahtera dan mengimbas kod QR. Mudahkan dengan aplikasi MySejahtera. Tidak perlu lagi mencatat butiran pengenalan diri di setiap pintu masuk. Imbasan kod QR bukan sahaja untuk pengisytiharan kesihatan kendiri. Ia juga memudahkan pihak berkuasa melakukan pengesanan kontak jika berlaku sebarang kes jangkitan COVID-19. Selain daripada kemudahan imbasan kod QR, aplikasi MySejahtera juga menawarkan perkhidmatan lain seperti kemaskini status risiko COVID-19, mengesan dan menjejak kawasan hotspot COVID-19, MyTrace, tambah tanggungan, mengenal pasti lokasi fasiliti saringan COVID-19 yang terdekat, mendapatkan nasihat kesihatan secara atas talian, mendapatkan maklumat tambahan dan terkini, SOP pembukaan ekonomi dan soalan lazim. Aplikasi MySejahtera boleh dimuat turun melalui Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Cara mendaftar MySejahtera. Klik daftar sini. Pendaftaran boleh dibuat menggunakan nombor telefon. Anda akan menerima notifikasi SMS yang mempunyai OTP.
Masukkan kod OTP di ruangan yang disediakan. Masukkan butiran pendaftaran seperti nama, nombor telefon, nombor kad pengenalan, umur, jantina, bangsa dan alamat. Jangan bimbang, kerahsiaan data peribadi anda terjamin. Tetapkan kata laluan dan klik sahkan. Pastikan anda simpan kata laluan untuk memudahkan proses log masuk semula. Pendaftaran berjaya. Tekan tutup untuk kembali kepada paparan log masuk. Anda boleh menggunakan aplikasi MySejahtera dengan menggunakan kata laluan yang telah anda tetapkan. Anda juga boleh mendaftarkan ahli keluarga atau individu lain yang tidak mempunyai nombor telefon atau akses kepada telefon pita melalui fungsi urus tanggungan di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini akan turut membantu anda memantau tahap kesihatan mereka. Pengguna dinasihatkan sentiasa mengemaskini aplikasi MySejahtera. Jom muat turun MySejahtera sekarang. Senang dan selamat. Ku bangun pagi, aku hantar ucapan, namun tiada balasnya. Di tengah hari, aku menegur lagi. 2 tik biru, kau baca. Bila bersama tak habis bla bla bla, banyaklah pula berkata. Bila kau ada, saatnya terindah. Pergi balik tak kemana, mama tolong ku dilamun cinta. Bila ku hantar pesanan, jawabku sepatah. Siang malam ku berfikir, mampukah aku mencuri hati. Bila ku tanya, jawabmu hanya emoji hati. Emoji hati. Di malam hari, kamu cariku pula. Aku tak indah, ku coba melupakanmu, namun gagallah pula. Tiap pesanan ku baca. Bila bersama tak habis bla bla bla, banyaklah pula berkata. Bila kau ada, saatnya terindah. Yeah. Pergi balik tak kemana, mama tolong ku dilamun cinta. Bila ku hantar pesanan, jawabmu sepatah. Siang malam ku berfikir, mampukah aku mencuri hati. Bila ku tanya, jawabmu hanya emoji hati. Emoji hati. Ku bangun pagi, aku hantar ucapan, namun tiada balasnya. Pergi balik tak kemana, mama tolong ku dilamun cinta. Bila ku hantar pesanan, jawabmu sepatah. Siang malam ku berfikir, mampukah aku mencuri hati. Bila ku tanya, jawabmu hanya emoji hati. Emoji hati. Emoji hati. Emoji hati. Ya, emoji hati. Okey, itu dia Hakim Han dengan lagu yang terbarunya, single baru Emoji Hati. Dan Emoji hati ni tiba-tiba semua benda viral hati. Okey, kita terus bersama dengan Hakim Han. Bagaimana hati anda hari ini? Assalamualaikum. Hakim. Kena buka audio on mic tu. Oh, sorry. Okey, tak apa. Sebab emoji hati, okey. Apa Tadi bersama dari rumah pukul berapa tu? Ke dah rekod awal dah?
dah record awal lah actually. Okey. Kita Okey. just record. Ini single ketiga Hakim ya? Ya, single ketiga buat Hakim dan single pertama untuk level 17 level music. Okey. Maknanya sebenarnya Hakim ni dah jadi artis lebih awal pada 2016 ya? Ceritakan sikit Hakim, kami pun nak berkenalan juga ni. Betul, macam mana mula dalam bidang ni? Okey, macam mana bermula dalam bidang ni, actually saya memang minat menyanyi daripada kecil. Dan saya juga ada join event di sekolah which is I menyanyi. And then so mak saya dia actually berpramugari MAS. So dia kenal dengan satu stewardess, bukan stewardess lah, pramugara lelaki. Dia komposer sekarang. Nama dia Aidil Zamri AF3. So dia melamar saya untuk komposkan sebuah lagu untuk saya yang berjudul Kau Mampu waktu tahun 2016. Jadi cerita bermula. Dalam keluarga siapa yang boleh menyanyi? Ke Hakim adalah pencetus menjadi penyanyi dalam keluarga? Dalam keluarga saya, atuk saya, pakcik saya ada yang suka main muzik, tapi mungkin saya juga yang boleh menyanyi. Okey, Hakim ni kita tengok tadi dalam lagu tadi kan siap boleh menari apa benda semua, tapi yang ni macam mana malulah. Apa dia? Sekarang? Malu dengan kakak Marsila kita ke? Jangan malu. Tadi semasa dengar lagu Emoji Hati kat studio ni, kameraman semua menari. Mereka dah siap hafal step dalam lagu Emoji Hati. Cendi kan? Tu kameraman tu. Jadi mungkin Hakim memang pandai menari lah. Ataupun... Menari tu boleh tapi tak digelarkan sebagai professional dancer lah. Mungkin sebab koreografi tu mungkin saya perlu bantuan daripada koreografer. Okey. Jadi Hakim kabarnya dah mula menyanyi seawal usia 15 tahun. Jadi adakah ibu bapa sendiri memberi sokongan sepenuhnya untuk Hakim dalam industri ni? Ya, mak ayah saya memang memberi sokongan yang penuh pada saya sebab diorang pun rasa macam ini apa yang saya minat, which is music. So diorang macam telahkanlah bakat tu. Ada pergi yalah dalam usaha kan, macam sekarang ni mereka yang baru nak masuk dalam industri selalunya ada kelas-kelas vokal yang tersendiri, dia pergi untuk memantapkan vokal lagi. Macam kalau Hakim sendiri perancangan untuk memantapkan vokal macam mana? Ada latihan yang dilakukan ke, kelas vokal ke? Macam saya daripada 2020 saya join kelas Suara Akademi dan saya punya vocal teacher Mak Adam. Okey. Okey, cerita sikitlah perbualan dengan Emoji Hati ni, siapa karya daripada siapa kan? Emoji Hati ni actually dia dikompos dan ditulis oleh dua orang komposer iaitu Syahazi Ishak dan Muizuddin Shah. Masa tempoh untuk recording kita ambil masa 2 hari. 2 hari Okey. Hakim sebelum ni dah merakamkan 2 single tapi kurang dikenali. Jadi untuk Emoji Hati ni macam mana? Apa perancangan Hakim untuk memastikan lagu Emoji Hati ni mendapat perhatian peminat muzik tanah air? Mungkin before this Hakim release 2 single yang sebelum ini mungkin Hakim tak ada sokongan di bawah-bawah label. So mungkin Emoji Hati ni Hakim dapat sokongan di sebuah label yang bernama 17 Level Music. So Hakim yakin kepada syarikat 17 Level Music dan kita just merancang lah kan. Hanya rezeki itu datang kepada Allah lah. InsyaAllah. Ada tak buat apa-apa cover lagu dekat Instagram ke YouTube ke? Ya, ada kat YouTube dan Instagram. Awak memang betul lah. Masa dah cakap awak ni pemalu sangat Sabar. Awak jangan malu. Awak ada Kalian berdua jangan kacau dia. Hakim. Kalau pasal Emoji Hati ni kan sebab tadi kita tahu siapa dikompos oleh siapa kan. Jadi lagu ni sebenarnya cerita pasal apa? Lagu ni actually dia punya cerita agak kelakar sedikit sebab Emoji Hati ni actually dia tak ada ending. Dia actually cerita yang tergantung, relationship couple yang tergantung actually. Sebab kalau kita boleh baca dia punya lirik, siang malam ku berfikir mampukah aku mencuri hati. So which is
macam lelaki ni dia nak attention perempuan ni, tapi dekat WhatsApp tak layan pula. Tapi bila jumpa banyak pula dia bercakap. Main tarik tali ya ni? Ya, main tarik tali. Ya, exactly. Tu yang ada blue tick tu tadi. Blue tick. Kan Hakim nak belanja live ke emoji hati ni? Belanja apa tu? Belanja lah. Nyanyi live. Sikit. Ku bangun pagi, aku hantar ucapan, namun tiada balasnya. Itulah deh lagu dia. Okey. Betul-betul sikit tu. Okey. Tak apa. Hakim, macam mana mungkin selepas ini, adakah Hakim memilih genre R&B ni? Kan kadang-kadang nak jadi penyanyi dah tahu dah kekuatan dekat mana, dah ada genre yang dipilih untuk betul-betul serius lah dalam industri ni. Macam Hakim sebelum ni, Hakim cuba genre ballad. Lagu terus cuba featuring Mimi Fly. Tapi sekarang cuba satu yang kelainan, which is Hakim gabungkan apa yang Hakim suka, which is ballad dengan pop. So emoji hati ni actually Hakim gabungkan dua-dua genre ni. Hakim mencubalah gabungan dua genre yang baru ni. Siapa idola Hakim untuk artis di Malaysia lah, penyanyi di Malaysia? Faizal Tahir, of course. Faizal Tahir lagu dia macam ada sikit rock sikit, pop sikit. Ya. Cuba cover sikit. Gemuruh ke? Gemuruh. Kita yang gemuruh. Kita pun gemuruh. Okey. Gemuruh. Permintaan Kak Mus. Gemuruh. Tahu tak lagu tu? Okey. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bertambah laungan gempita, ternyala hatiku rendah. Sambung. Lagi janganlah. Thank you Hakim. Terima kasih banyak-banyak. Dia ada tone yang sedap lah. Kan? Saya rasa lagu ni sesuai untuk awak. Tone awak. Tiba juri pula. Kita pula yang menjurikan. Hakim, kita nak ucapkan yang terbaik sekali. Semoga berjaya dalam industri yang penuh mencabar ni, insyaAllah. Mana tahu kan single seterusnya ni nanti AJL. Siapa tahu. Ya, amin. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Baik. Hakim, ada orang minta IG awak lah. Dia berbalas. Kan tadi awak dapat blue tick, dia bagi kat saya pula. Dia kata, nak IG. Apa IG Hakim tanya. Okay, korang semua boleh follow Hakim di Instagram @HakimKhenn, HAKIMKHENN. Oh, ada double N lah, 2 N lah belakang dia. Ada double N kat belakang. Okey. Ingat dia? Sekejap lagi Fariha follow tak? Okey. Follow sekarang Fariha. Kalau ada orang DM tu ni lah. Okey, terima kasih Hakim. Jaga diri. Okey. Assalamualaikum. Itu dia Hakim. Awak suka habis lagi? Okey. Bye. Apa awak? Awak suka? Pening lah hari ni. Semua perempuan. Depan ni kalau semua perempuan, tolonglah ada artis perempuan juga. Okey, kita harapkan yang terbaik juga kan. Bila artis ramai yang mendatang ke dalam industri ni, kita raikan lah. Kita raikan. Kita menghargai karya mereka, menghargai talent ataupun bakat mereka, insyaAllah. Okay? Kita harapkan supaya mereka yang masuk ke dalam industri ni supaya terus maju jaya lah. Mungkin ada betul-betul serius. Dia betul serius. Kalau kita kena tahu kemampuan kita bagaimana. Kalau kita kurang di mana-mana bahagian tu, mungkin kita boleh belajar untuk kita terus memantapkan lagi bakat kita. Ya, okey. Esok dah cuti, lupa. Minggu depan. Awak nak kerja Esok saya kerja. Soal rakyat. Jangan lupa tonton aja. Hari Isnin kita nanti bawakan berkenaan dengan ikan baru-baru ini tular berkenaan dengan yang isu telur tu kan. Telur di Singapura tu ditarik semula. Jadi itu kan ada bakteria SE. Jadi nanti kita akan kongsikan berkenaan itu bagaimana pemilihan telur. Sekarang ni takut juga tahu sebenarnya nak beli barang-barang. Betul. Sebab kadang-kadang ada telur tiruan kan. Dan sebagainya. Kita selalu tengok video je berlaku di luar negara. Tak perlu sebutlah negara mana. Tapi tak sangka ianya semakin lama semakin dekat dengan kita. Kita beli barang-barang yang berada di pasaran Malaysia dan sebagainya. Betul. Kan. Dan paling penting sekali untuk kita bagaimana tahu pemilihan telur dan sebagainya. Kan sebab nanti pastikan ada menontonlah hari Isnin ni untuk lebih tahu mengenai pemilihan telur supaya telur yang kita pilih itu, telur yang kita beli itu selamat untuk dimakan dan sebagainya kan. Telur ni kalau nak cerita tentang telur, setiap rumah saya rasa mesti ada, wajib. Ya, betul. Itu masakan paling pantas lah. Betul. Kan? Paling pantas, kenyang, sedap kan? Protein. Betul. Okey. Jadi jumpa minggu depan insya-Allah masa yang sama hari Isnin. Kita doakan yang terbaik untuk anda semua. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye. Bye.
Sunar Sumamburan. Sendiri mau ingat, sendiri sikap. Sendiri boleh kira meroyak itu gila. Sendiri mahu ingat, rambut sendiri sikat. Ku selama tak sihat, bagaimana dengan kamu? Sendiri boleh kira meroyak itu gila. Punya diri sampai bila nak jaga, tapi kain aku sakit hati. Semua nak luah, banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain, sendiri tak nak ubah. Mari baru membawa pasang telinga pasang. Aku ada cerita, mari kita berdagang. Asah-asah lidah, susah-susah natijah. Buka tutup telinga mulut, kita hebahkan gibah. Zizi itu, zizi ini, dulu suka sekarang benci. Makin banyak kenalannya bila zizi keluar tip. Berasap engkau takkan jadi nasi, aku jadi iri hati. Engkau bukan sakit hati yang sakit. Semua nak luah, banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain, sendiri tak nak ubah. Mari kita kecam cerita hangat semalam. Segitu segini si bulan, bersama kita lepaskan geram. Bisik-bisik, bukan sikit-sikit. Tak payah bisik-bisik, kisah kelompok keluar bilik. Dia ini, dia itu, tak ada segan hilang sih.